Ada soalan? Jelas tak pelajar? Okey, mari kita sama-sama kita mengulang kaji dan melihat soalan ini. Jadi di akhir pembelajaran kita hari ini, saya beri satu soalan. Soalannya, bincangkan sistem beraja di Vietnam dan Thailand sebelum campur tangan Barat. Okey, seperti saya kata terangkan sebelum ini, dalam soalan dari segi morfologi soalan itu, dia ada 4 perkara asas. Pertama, tugasan. Tugasannya adalah bincangkan. Yang kedua, kehendak soalan, iaitu sistem beraja. Kehendak soalan adalah sistem beraja. Kita nak terangkan sistem beraja. Itu dari segi tugasan. Dan yang ketiga, kita nak lihat tempatnya di mana. Ditanya kedua-dua negara, Vietnam dan Thailand. Thailand dan Vietnam, boleh mana-mana pun. Tapi dia merujuk pada dua negara ini. Ataupun ditanya satu saja Vietnam. Ataupun ditanya Thailand saja. Itu adalah latar tempat. Dan satu lagi adalah latar masa. Merujuk kepada sebelum campur tangan Barat. Sebelum kemasukan Perancis. Penjajahan Perancis ke atas Vietnam. Sebelum Thailand mengubah perlembagaannya. Melalui Revolusi Thai 1932. Yang membawa kepada pemodenan Thai. Thai menjadi satu negara moden menggunakan sistem raja berperlembagaan. Jadi sebelum perkara-perkara itu berlaku, bagaimana kita nak membincangkan tentang sistem beraja di kedua-dua negara tersebut. Jadi kita nak menjelaskan sistem beraja dari segi kehendak soalan. Sistem beraja. Sistem beraja yang paling tua ataupun sistem feudal, sistem raja berkuasa mutlak. Sistem itu merujuk kepada perkara yang tadi. Pertama, dari segi konsep raja. Sistem beraja, pertama konsep raja. Kita berterangkan konsep raja tu dalam pengenalan. Dalam pengenalan tu kita mulakan apa dia sistem beraja. Kita boleh jelas juga tentang kedudukan raja. Kita boleh ceritakan tentang latar belakang negara Vietnam ataupun Thailand. Ataupun kedua-dua. Mesti terangkan dua-dua sebab soalan ni Thailand dan Vietnam. Terangkan dua-dua. Lepas tu baru kita masuk isi. Dalam isi itu kita boleh jelaskan dalam sistem beraja dari segi peranan Maharaja. Peranan Maharaja Vietnam, peranan Raja Thai. Itu ramah tadi. Kita serangkan peranan dia dari segi politik, Thai macam mana, Vietnam macam mana. Peranannya dari segi ekonomi, Vietnam macam mana, Thai macam mana. Peranannya dari segi sosial, Thai di mana, Vietnam bagaimana. Semua itu satu penggan. Jadi isi itu akan berkembang. Isinya akan berkembang. Contoh saja kita akan beri Vietnam. Contoh itu akan memberi kepada Vietnam. Kita juga boleh jelaskan tentang kedudukan. Kedudukan Maharaja Vietnam, kedudukan Raja Thai. Itu yang kita jelaskan tadi dari segi ekonomi, politik, sosial tu. Kuasa tertinggi. Paling atas dari segi hierarki. Sama ada hierarki politik, hierarki sosial. Maharaja Thai, Maharaja Vietnam, ramah dari Thai adalah paling atas. Dari segi kuasa politik, kuasa ekonomi, kuasa sosial. Contoh. Kita boleh jelaskan dari kedudukan Maharaja di Vietnam dan juga Raja di Thai. Dan baru kita simpulkan. Dari segi penutup ni kita boleh simpulkan ambil mana-mana isi. Contoh kita ambil satu isi, saya bagi contoh. Dalam sistem beraja yang diamalkan di Vietnam dan Thailand sebelum campur tangan Barat. Jelas raja atau ramah di Thailand, Maharaja di Vietnam memiliki kuasa mutlak dalam pemerintahan. Kerana mereka adalah ketua negara, ketua kerajaan. Ketua negara dan ketua kerajaan yang membuat keputusan untuk negara ataupun kerajaan yang ditadbir. Itu satu kesimpulan. Kedua, kita boleh berikan apa yang berlaku selepas itu. Misalnya di Vietnam, apa yang berlaku di Vietnam? Perluasan kuasa Perancis di Vietnam telah menyebabkan sistem pentadbiran tempatan diganti dengan sistem pentadbiran Barat. Berbeza pula dengan Thailand. Rakyatnya melakukan Revolusi Thai 1932 yang membawa kepada sistem raja berperlembagaan. Diguna pakai di Thailand.
Contoh. Okey, itu contoh kesimpulan yang kita boleh buat dalam masa 30 minit. Bila kita menjawab soalan dalam masa 30 minit, kita kena pantas untuk menentukan pengenalannya apa. Isi itu dikembangkan, menjawab kehendak soalan. Okey, berkaitan dengan sistem beraja itu, kita hanya ada masa lebih kurang 25 minit untuk berhujah. Okey. Yang penting bukan berapa banyak isi, ya para pelajar. Yang penting adalah isi itu kita faham, dan isi itu kita boleh huraikan, dan isi itu menjawab kepada kehendak soalan. Okey, bukan berapa banyak, 10 isi, 20 isi, tidak. Okay, tetapi isi yang kita gunakan itu dapat menjawab soalan. Ini menjelaskan kehendak soalan. Itu sudah mencukupi. Dan kita beri penutup. Okay, dan itu adalah format esei. Itu yang kita panggil sebagai format esei. Jadi kita akan memberi satu jawapan yang sangat baik. Okay, sebab jawapan itu dalam esei ini dia menjelaskan dari segi pengenalan. Pengenalan bukan isi. Pengenalan hanya kita terangkan tentang latar belakang, konsep dan sebagainya. Baru kita jelaskan isi, iaitu kehendak soalan. Dan kita akan beri kesimpulan. Ambil satu isi daripada mana-mana isi yang kita bincangkan, kita simpulkan. Dan satu lagi adalah kita memberi apa yang berlaku selepas itu. Jadi kita telah menjawab soalan ini dengan baik. Cuba pelajar jawab esei. Tulis dalam bentuk esei. Setkan masa 30 minit. Fahamkan apa yang saya terangkan pada hari ini. Banyak kali, beberapa kali tengok pun tak apa. Penting kita boleh faham dan kuasai. Dan selepas itu para pelajar sila masukkan dari segi membuat esei, tutup buku, tak payah dengar lagi, ambil kertas keping dan menulis dalam masa 30 minit. Tengoklah apa yang kamu boleh tulis dalam masa 30 minit. Berani menggunakan hujah. Berhujah menggunakan ayat sendiri. Bukan menggunakan ayat buku, ayat contoh-contoh jawapan, model dan sebagainya. Tapi gunakan ayat sendiri berdasarkan kefahaman kamu. Ini berkaitan dengan kehendak soalan itu. Selamat menjawab. Terima kasih. Kita jumpa lagi.